Ini kajian mengenai Ustaz Wadi Anwar dan Jaib. Apa yang berlaku sebenarnya? Jangan lupa follow, tengok video ini sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak bercerita tentang isu semasa yang tengah hangat ni, kan, mengenai Ustaz Wadi Anwar dengan Jaib. Apa cerita ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Wadi Anwar bin Ayub mengesahkan insya-Allah saya akan hadir pada 2 hari bulan Mei 2023 ini ke Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis untuk membantu siasatan oleh pihak jabatan terhadap program Sembang Santai yang saya hadiri di Matin baru-baru ini. Dan korang rasa siapa yang salah? Okey, aku nak tanya dekat korang sokong siapa? Jaib ataupun Ustaz Wadi Anwar? Kalau aku sokong Ustaz Wadi. Lalu bila kita tak dibenarkan masuk bersama hak saya, iaitu saya datangkan barisan peguam, maka kita minta untuk pegawai yang bertugas ketika tadi untuk dia bertanya kepada pengarah dan akhirnya dibenarkan untuk 2 orang peguam masuk. Dan apabila dah sampai ke atas, setelah lebih kurang berapa minit lagi, 10 minit lebih kurang, saya dipanggil masuk ke bilik siasatan. Dan pegawai siasatan ada bersama dengan pembantu dan juga rakaman. Apabila peguam saya nak masuk ke dalam bilik itu, sekali lagi tidak dibenarkan masuk ke dalam bilik tersebut. Bila tak dibenarkan masuk, saya sangat peliklah sebab kita pun dah pernah pergi bagi beberapa kali siasatan dengan polis, IPD, dengan Bukit Aman pun boleh bersama dengan peguam, tak ada masalah pun. Tiba-tiba tadi tak dibenarkan dan akhirnya setelah kita berurusan minta untuk benarkan peguam berada, maka pegawai yang bertugas tadi tak mau teruskan atas alasan-alasan yang tidak munasabah. Dia tak mau teruskan siasatan seperti terganggu dan sebagainya. Maka saya kata, soalan ada tak lagi semua awal sampai habis? Dia kata dah baca je lah. Saya kata tak payah fikir nak tanya soalan rekaan. Jadi saya nampak macam tak munasabah dan akhirnya peguam bagi cadangan kepada saya bahawa ini menafikan hak saya untuk ada peguam dalam bilik tadi. Maka peguam memberikan cadangan kepada saya untuk kita beredar. Untuk kita beredar lah dan tadi kita terus beredar lah. Itulah yang berlaku. Kita pun terus datang ke sini. Jadi isu ni berlanjutan. Jadi macam-macam lah, ini tuduh yang ni tuduh yang ni. Tapi isu ni aku dah pernah cerita pasal isu tauliah, kan? Cuba korang fikir isu tauliah. Kita ni satu negara. Tapi yang merumitkan keadaan, kenapa isu tauliah ni setiap negeri ni kena lain-lain. Isu tauliah ni setiap negeri lain-lain. Sedangkan kalau kita dah dapat, pergi je lah Jabatan Agama Islam. Misal kata kita pergi kat sesuatu tempat, okey, isu tauliah ni seluruh negara boleh pakai. Tapi kenapa negeri ni macam ni, yang negeri tu macam tu? Kenapa kita tak mudahkan supaya semua sama? Ataupun ustaz yang mengajar, yang nak bagi ceramah ni, gunakan kita sebagai Jabatan Agama Islam ke apa, jadikan satu tauliah tu untuk seluruh Malaysia. Tak perlulah ni nak minta rayuan ni, nak apa semua kan menyusahkan tu. Cuba korang komen dekat bawah ni, apa pendapat korang? Jangan lupa follow aku, korang save video ni dan korang share kan, supaya apa, korang tak terlepas video yang kita akan bagi lagi. Kita ni kalau nak cari ilmu agama, misal katalah kalau kita
kita carilah ilmu dekat dalam media sosial ke apa. Sebenarnya tak bagus pun. Takut-takut korang tersalah orang, tersalah terikut Wahabi, Syiah ke apa. Macam baru-baru ni pasal lagu yang apa Syiah buat tu. Kita ingatkan itu Palestin. Tapi sebenarnya Syiah. Kan? Syiah yang buat lagu tu. Ini bayangkan kita tertipu dengan media masa. Jadi sebab tu dekat korang hati-hati menggunakan media masa ni. Sebab apa? Kita sendiri kena ada ilmu, basic ilmu agama ni. Kita kena tahu siapa itu guru-guru yang benar, guru-guru yang menggunakan agama untuk mendapatkan pendapatan dunia. Jadi korang kena hati-hati. Kalau korang perasan, Wahabi ni dia menggunakan media masa ni betul-betul menggunakan seluas-luasnya. Sebab tu mereka ni ramai pengikut. Kita risau, takut-takut orang yang tengah mencari agama, yang tak tahu asas agama, mereka terikut mereka-mereka yang bermazhabkan Wahabi ni. Jadi benda ni kita kena hati-hati. Betul-betul kena hati-hati. Apatah lagi kita yang fakir ni, kita yang apa orang kata, yang jahil ni. Jadi nak cari guru, kena cari betul-betul. Nak belajar dalam media sosial, tak digalakkan. Tapi kalau sedikit-sedikit tu, kita kena tengok dulu. Mereka ni daripada mana? Jadi sebab tu kena hati-hati. Akhir zaman ni sangat takut. Sangat tak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang salah nampak benar, yang benar nampak salah. Jadi hati-hati. Sebab tu korang kena hati-hatilah dengan media masa. Siapa yang korang follow. Takut-takut korang terfollow Wahabi. Nak tahu siapa itu Wahabi? Korang boleh tengok video ini. Syapra Pro Media, tajdid atau dikenal sebagai PMT ini inilah wajah-wajah di belakang PMT. Apa tujuan PMT ini diwujudkan? Siapakah yang memberi arahan kepada mereka? Kata-kata yang sombong. Bongkarlah siapa kisah. Inilah kata-kata provokasi. Mereka telah dilatih dengan sempurna. Hati-hati dengan mereka. Hati-hati dengan media masa mereka. Bukan media rakaman saja, tapi media propaganda Wahabi. Mereka ada agenda mereka tersendiri. Mereka akan membantai asatizah demi kepentingan mereka. Sehingga kan masyarakat akan menyusahkan ataupun membantai asatizah ahli sunnah wal jamaah. Mereka suka kaitkan dengan pelbagai isu. Seperti mana ustaz-ustaz yang pernah diganggu oleh mereka. Mereka akan menegakkan ataupun mereka akan membela ustaz-ustaz mereka demi kepentingan mereka. Berhati-hati setiap media masa mereka. Adakah ini propaganda mereka? Ramai ustaz-ustaz yang telah mereka jatuhkan. Mereka keluarkan kata-kata kesat. Jadi kepada anda di luar sana, berhati-hatilah. Mereka akan sentiasa. Senjata mereka adalah media masa. Media masa akan membuatkan ramai manusia yang akan bertelagah. PMT sering mengangkat penceramah yang banyak menyeleweng dari akidah. PMT sangat licik dalam gerak kerja mereka. Mereka bukan NGO agama khusus kepada penderma. Adakah mereka kufur akhirat?
Jadi berhati-hati dengan wang yang telah anda infakkan. Media dakwah yang bawa propaganda bergerak atas duit sumbangan orang ramai. Selain manhaj, mereka tidak boleh bekerjasama. Mereka yang membawa perpecahan masyarakat dan menimbulkan kekeliruan. Menagih sepati dalam meraih sumbangan dan infak. Jadi korang hati-hati. Jangan sesekali korang infakkan. Mereka kumpulan yang sering mencetus propaganda, provokasi, buli cyber dan putar belit. Dengan agenda mereka tersendiri dalam mengelirukan dan membidaah masyarakat. Hati-hati dan waspada dengan mereka ini. Ingat, pastikan tiada sesen pun wang anda yang disia-siakan untuk gerak kerja PMT ini. 1 sen wang anda ke PMT bermaksud 1 pintu pemecah belah terbuka. Inilah wajah-wajah mereka. Begitu halusnya permainan PMT ini. Untuk terus kembangkan ajaran yang banyak bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Inilah mereka. Mereka turut bergiat aktif dalam tohmahan dan menghentam asatizah menggunakan akaun Facebook sendiri. Korang boleh lihat apa yang kami huraikan. Jangan terperdaya dengan promedia tajdid PMT ini. Tahukah anda 19 April 2023 adalah tarikh yang dirancang untuk menghentam Ustaz Wadi Anwar. Pada tarikh tersebut wujud laman Facebook baru Jaibs. Dan mereka merubah nama laman Facebook kepada Jaibs laman rasmi. Pada tarikh yang sama jam 10.25 pagi, mereka mula masukkan logo Jaibs. Beberapa minit selepas itu, jam 10.32 pagi, mereka mula lakukan posting pertama mereka. Hari yang sama pada jam 3.50 petang, satu poster yang telah diupload mengejutkan dengan gelaran sindiran Encik Wadi Anwar bin Ayub. Anehnya, sebuah laman rasmi Badan Kerajaan Jaibs menyukai satu laman page bernama Suara Sunnah. Saya ulangi, hanya satu laman yang disukai iaitu Suara Sunnah. Inilah akaun Wahabi. Kemudian pada jam 4.27 petang pula, laman Promedia Tajdid berkongsi posting poster dari laman Jaibs. Disusuli pada jam 4.51, dikongsi oleh salah seorang media Promedia Tajdid, Muhammad Najahuddin. Persoalannya, mana satu laman Facebook rasmi Jaibs ini? Kenapa laman rasmi yang mempunyai followers ramai tidak berkongsi sebarang posting dari laman rasmi baru Jaibs? Seharusnya badan kerajaan mestilah bertindak profesional, bukan dia membisu dalam isu ini. Pada 21 Jun 2021, laman utama Jaibs pernah membuat kenyataan penafian berkaitan isu poster palsu, tetapi kenapa isu terbaru ini dia membisu? Poster di laman Jaibs yang baru. Korang boleh buat penelitian korang sendiri, korang bezakan yang mana yang asal, mana yang asli. Ini contoh poster di laman Facebook yang lama. Korang boleh tengok dan lihatlah perbezaan. Ada yang palsu dan ada yang rasmi. Berbeza kan? Sangat-sangat ketara. Apakah permainan mereka ini? Adakah nak memecah belahkan umat? Pada tarikh yang sama jam 9.30 malam, mereka telah memasukkan satu live ketua Jaibs.
dan juga asatizah mereka yang lain. Tetapi pada 20 April jam 2.06 petang, mereka tibai Ustaz Wadi Anwar. Apakah tujuan mereka? Dan mereka menggunakan akaun-akaun rasmi persendirian untuk membantai asatizah. Apakah kaitan media-media ini dengan pengarah Jaiz? Dan apakah hubungan mereka dengan mufti? Apakah ada udang di sebalik mi kari? Salam kenal dan hingga jumpa di lain video. InsyaAllah doakan kami. Dan jangan lupa follow dan subscribe. Renung-renungkan. Yang penting, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.